Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampai ke perhatian saya di mana seorang ustaz sunnah mengatakan Asy'ariyah tidak bertuhan. Ini adalah sesuatu yang serius dan perlu diberikan ulasan. Sebelum itu, ayuh kita tonton terlebih dahulu potongan video yang dimaksudkan. Ia asalnya adalah sebuah forum di Muktamar Gasma yang berlangsung di Perlis pada 20 Mei 2023. GASMA adalah singkatan untuk Gabungan Ahli Sunnah Malaysia. Dalam kotak description, saya berikan dua link. Link pertama ialah potongan video pendek. Link kedua adalah rakaman penuh keseluruhan forum tersebut. Ayuh kita dengar, kemudian saya berikan ulasan. Sementara saudara-saudara kita yang tidak sama dengan kita, katalah Asy'ariyah. Saya ingin menggunakan istilah ini. Apabila kita jumpa orang yang cacat, apa kita sebut? Ada kita panggil cacat. Itu ghibah. Ada hadis dhaif. Hadis dhaif ini tapi boleh beramal dengannya daripada kita melaksanakan ghibah. Kita semua tahu doa ini, yaitu alhamdulillahilladzi najjani atau afani mamma ibtalahu bih. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku daripada apa yang ujian kepada mereka itu. Semestinya demikian jugalah perasaan kita. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah telah menyelamatkan aku daripada ujian yang berlaku kepada saudara-saudara kita, orang-orang sufi, orang-orang Asy'ariyah, orang-orang yang selalu saya sebutkan mereka ini sebenarnya tak ada Tuhan pun. Sebab bagi mereka itu Tuhan itu antara ada dengan tak ada. Jangan sebut ada, jangan sebut tiada. Ini adalah pendapat Abu Mansur Maturidi kan. Jadi yang dirahmati Allah, ini persoalan hidayah Allah Subhanahu wa taala yang penting kita rasakan, iradah syariah ni, supaya kita pegang perkara itu, yaitu hukumnya Asy'ariyah. Baik, ulasan pertama. Apabila ustaz mengatakan Asy'ariyah tidak bertuhan, ia adalah sesuatu yang berat kerana mengisyaratkan kepada kekafiran. Ini kerana hanya orang kafir yang meyakini tiada Tuhan. Mujurlah di awal potongan video, ustaz menyebut dan saya nukil semula, saudara-saudara kita yang tidak sama dengan kita. Perkataan atau kenyataan saudara-saudara kita bererti saudara seagama yang Muslim dan mukmin. Sementara yang tidak sama dengan kita bererti aliran berbeza. Maka berdasarkan kenyataan saudara-saudara kita yang tidak sama dengan kita membuktikan bahawa ustaz tidaklah bermaksud mengkafirkan sesiapa. Namun, kenyataan Asy'ariyah tidak bertuhan adalah tetap serius dan ini membawa saya ke ulasan kedua. Baik, untuk ulasan kedua ini, sama-sama kita dengar dalam potongan video tadi, ustaz sekejap sebut Asy'ariyah, sekejap sebut Sufi, sekejap tanya Abu Mansur Al-Maturidi, kemudian berbalik kepada Asy'ariyah. Semua ini menunjukkan ustaz tidak tahu atau tidak pasti tentang apa yang disebut olehnya dan tidak pasti sama ada sesuatu aliran itu benar-benar memiliki dasar akidah tidak bertuhan. Sekali lagi, saya pandang serius perkara ini kerana jika kita tidak tahu tentang sesuatu aliran atau tidak pasti tentang sesuatu aliran, maka janganlah berbicara tentangnya. Apatah lagi berbicara dengan mengemukakan sesuatu yang negatif atau buruk. Padahal kita sendiri tidak tahu secara pasti apakah itu benar atau tidak. Justru pada kesempatan ini saya mengajak diri saya dan sahabat-sahabat saya dari kalangan Salafiyah, dari kalangan para pencinta sunnah, para pendokong sunnah untuk selalu berlaku adil terhadap mana-mana aliran lain.
kita sama-sama maklum bagaimana mereka yang berbeza dengan kita membuat kritikan dan tuduhan yang pelbagai. Padahal semua itu adalah tidak benar, bahkan jauh tersasar. Antaranya kita sama-sama maklum, mereka yang mengkritik kita kononnya berakidah Allah berjisim atau tajsim. Kononnya Allah beranggota seperti makhluk atau tashbih dan sebagainya. Padahal semua itu tidak benar dan bukan merupakan akidah kita. Antara lain, kita maklum bagaimana mereka menuduh kita sebagai mudah membidaahkan umat Islam, mudah menyesatkan umat Islam, mudah mengkafirkan umat Islam dan mudah menerakakan umat Islam. Padahal kita tahu semua itu tidak benar. Kita sangat berhati-hati dalam membuat sebarang tuduhan dan jika ada pun kita hanya fokus kepada perbuatan dan bukan pembuatnya. Misalnya, kita berkata amalan itu adalah bid'ah tetapi pembuatnya bukanlah penghuni neraka kerana boleh jadi dia tidak tahu, dia keliru, dia tersilap, dia memiliki banyak amalan lain yang selari dengan sunnah atau dia bertaubat di kemudian hari. Antara lain, kita juga maklum mereka menuduh kita sebagai kuburiyun. Padahal mereka yang tidak tahu bezakan antara ziarah yang sunnah dan kuburiyun. Mereka menuduh kita tidak bermazhab. Padahal kita bermazhab. Cuma kita tidak membataskannya kepada satu mazhab saja antara 4 yang ada. Saya kemukakan beberapa contoh ini supaya kita sedar sebagaimana kita tidak suka orang lain membuat dakwaan dan tuduhan yang tidak benar ke atas kita, maka demikian juga janganlah pula kita membuat dakwaan dan tuduhan yang tidak benar ke atas mereka. Sebagaimana mereka membuat tuduhan tanpa memahami dengan benar manhaj kita, maka janganlah pula kita membuat tuduhan ke atas mereka tanpa memahami dengan benar manhaj mereka. Sebagaimana kita memiliki penjelasan yang tuntas ke atas segala tuduhan mereka, mereka juga memiliki penjelasan yang tuntas seandainya ada tuduhan yang dilontarkan kepada mereka. Oleh itu, jika kita tidak pasti apakah dasar mazhab Asy'ariyah mahupun Maturidiyah dalam isu ini, janganlah pula dikatakan sesuatu yang tidak menjadi asas akidah mereka. Atau janganlah mengatakan sesuatu yang memiliki tafsiran dan penjelasan dalam akidah mereka. Andai benar, saya ulangi ya, andai benar perkara itu ada disebut dalam kitab mereka, mereka ada penjelasannya. Sebagaimana kita juga ada penjelasan terhadap apa yang dituduh ke atas kita. Ulasan ketiga, saya faham ada yang marah, ada yang tak suka kepada Asy'ariyah disebabkan tuduhan, kritikan dan fitnah yang mereka lontarkan ke atas kita, para pencinta sunnah, para pendukung sunnah dan para salafiyah. Di sini sekali lagi saya ingin mengajak diri saya dan sahabat-sahabat untuk berlaku adil dengan membezakan antara tokoh-tokoh yang benar-benar Asy'ariyah dan orang-orang yang berpakaian agama yang menyandarkan diri mereka kepada Asy'ariyah. Yang pertama adalah Asy'ariyah yang berilmu, adil, lagi jujur dengan ilmu mereka seperti Ustaz Nodaros, Ustaz Shihabuddin. Semoga Allah memelihara mereka berdua. Jika ada di kalangan para penonton yang ingin kenal Asy'ariyah atau ingin bertanya tentang Asy'ariyah, maka bertanyalah kepada mereka berdua ini. Di sana, di luar sana saya yakin ada lagi tokoh-tokoh Asy'ariyah di Malaysia ini yang berilmu, adil, lagi jujur dengan ilmu mereka. Cuma saya yang tidak kenal. Atas nota ini juga, sesiapa yang ingin tahu penjelasan sebenar dakwaan kononnya Asy'ariyah ni tidak bertuhan, kononnya, sila rujuk penjelasan Ustaz Nodaros dan Ustaz Shihabuddin di saluran YouTube mereka masing-masing. Link saya berikan dalam kotak description. Mana kotak description? Exit video ini, tap pada tajuk
akan keluar satu kotak, ada nota di situ ya. Saya ni berusaha, kita ni berusaha untuk memandaikan umat, mematangkan umat, buat video, explain. Kemudian dalam video tu pula kita bagi rujukan ranjut. Masih lagi dapat soalan. Kapten, kotak description tu apa benda? Ataupun, mana nak cari kotak description tu? Aduh, pakai YouTube pun tak tahu macam mana nak pandaikan umat ya. Tak apa, tugas kita ialah menjelaskan. Okey, itu kumpulan Asy'ariyah yang pertama, yang benar-benar Asy'ariyah, yang berilmu, lagi jujur dan adil dengan ilmu mereka. Kumpulan kedua adalah orang-orang yang berpakaian agama, yang menyandarkan diri mereka kepada Asy'ariyah semata-mata supaya mereka ada sesuatu untuk bersandar kepada. Padahal mereka tidak tahu secara terperinci tentang mazhab Asy'ariyah selok-beloknya dan perbincangan-perbincangan di dalamnya. Sebab mazhab Asy'ariyah ni luas tau. Daripada zaman Imam Abu Hasan Asy'ari sampai sekarang ini, berapa kurun tu kan? Banyak situ, satu yang luas dan ada perbincangan-perbincangannya. Antara yang saya masukkan dalam kategori kedua ni ialah Ustaz Mandi Safar, Ustaz Keropok Leko, Ustaz Pokok, Ustaz Suara Menangis, Ustaz Jari Tengah, Ustaz 900 kilo, Ustaz yang downgrade jadi orang awam, Ustazah yang kata kitab Al-Fiqh Al-Manhaji ialah kitab Wahabi, dan beberapa lagi yang kita sedia maklum. Justru jangan dikelirukan, jangan disamakan antara yang pertama dengan yang kedua. Yang lazim membuat tuduhan, kritikan dan fitnah ialah dari kumpulan kedua, bukan dari kumpulan pertama. Ulasan keempat dan terakhir, ayuh kita tadabbur ayat yang saya yakin ramai tahu, bahkan ada yang sudah hafal. Tapi ayuh kita apply, ayuh kita praktikkan dalam suasana ini ya. Yang ini firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ke-8 surah Al-Maidah. Okay? Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Okey, Allah mulakan ayat ini dengan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Seluruh Al-Quran ni memang untuk kita orang-orang beriman. Tetapi apabila Allah memulakan sesuatu ayat dengan ya ayyuhallazina amanu, ia adalah satu seruan khas kepada kita untuk pay extra attention. Diriwayatkan daripada Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa apabila Allah memulakan ayatnya dengan ya ayyuhallazina amanu, pasanglah telinga anda, pay attention. Kerana ada benda penting, perkara penting yang ingin Allah sampaikan. Apakah itu? Hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran kerana Allah. Bukan kerana kelompok sendiri. Bukan kerana aliran sendiri. Bukan, kalau zaman YouTube sekarang ni, bukan untuk mendapat view yang banyak. Bukan untuk mencapai status selebriti. Bukan untuk mendapat followers yang banyak. Tetapi tegakkanlah kebenaran kerana Allah. Di sini pun mungkin di kalangan sahabat-sahabat ada yang musyrik. Apa Kapten Hafiz ni? Dia buat video react kepada Ustaz Sunnah. Mana boleh? Okay? Sebab kita rujuk ayat kan, kita tegakkan kebenaran kerana Allah dan bukan kerana kelompok sendiri, bukan kerana aliran sendiri. Meskipun masing-masing ada aliran yang dipilihnya, ada yang Salafi, ada yang Asy'ariyah, ada yang sebagainya ke, kita tetap menegakkan kebenaran kerana Allah. Sekali lagi ya, kerana Allah, bukan kerana aliran sendiri, bukan kerana kelompok sendiri, bukan kerana pilihan peribadi, bukan untuk dapatkan view yang banyak, bukan untuk menjadi famous, bukan untuk jadi selebriti dan bukan macam-macam alasan-alasan lain lah ya. Dan hendaklah kita menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum. Ini menarik. Saya jumpa ataupun dapat WhatsApp daripada penonton, pengikut saluran YouTube saya yang bukan semua, sebahagian ataupun segelintir, mereka ni memiliki kebencian yang tinggi terhadap Asy'ariyah.
Dan bila saya tanya kenapa, dia orang tanya balik, Asy'ariyah tu, sesat tu, gitu, kita mereka memiliki satu kebencian yang bila saya tanya kenapa benci, dia orang pun tak tahu. Saya tanya dah baca ke kitab-kitab Asy'ariyah yang kamu nak benci tu? Oh tak boleh, sesat. Nanti bila baca jadi sesat. Jadi apa beza anda dengan orang-orang lain yang menuduh, yang membenci kita sebagai Wahabi tanpa mereka pun kenal apa itu Wahabi? Kan? Kita ada kelompok yang lain, pihak yang lain yang membenci kita, para pendokor sunnah, para pencinta sunnah, para salafiyah kita ini, mereka membenci kita tanpa mereka mengetahui apa-apa tentang kita. Tapi kita pun, sebahagian kita pun buat benda yang sama. Kita pun membenci mereka, membenci Asy'ariyah tanpa kita kenal apa itu Asy'ariyah. Mungkin sifat 20 saja yang kenal kan. Jadi janganlah sekali-kali kebencian kamu, kita sepatutnya tidak membenci sesama umat Islam. Kita berbeza aliran. Ya betul, kita berbeza. Tetapi kita kena tahu walaupun ada berbeza dalam hal-hal pokok akidah, kita tetap sama. Kita berbeza dalam perkara-perkara lain ya. Janganlah kebencian kamu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Sebab tu dalam ulasan saya tadi, saya seru diri saya dan para penonton semua untuk kita tetap berlaku adil. Okay? Tetap berlaku adil. Berlaku adil lah kerana adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan kita sama-sama maklum kita ingin menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan antara ciri orang yang bertakwa itu ialah berlaku adil terhadap orang yang benci. Yang sekarang ni Asy'ariyah, saya katakan kita tidak sepatutnya membencinya. Kalau di kalangan para penonton, kalaulah ada yang benci, be honest to yourself. Berlaku jujurlah kepada diri anda dan bertanyalah, aku benci sangat kat dia tu kenapa ya? Kan? Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya Perbezaan Akidah Antara Salaf dan Khalaf, dekat belakang tu ya, dia kata sebahagian orang ni membenci satu sama lain dengan kebencian yang jauh lebih tinggi berbanding kebencian terhadap orang yang banyak berbuat dosa ke, terhadap musuh-musuh Islam ke, kan? Dia punya kebencian tu lebih kurang begitulah yang Syekh Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah kata, lebih tinggi daripada orang yang merosakkan agama, orang yang membenci agama, musuh-musuh kita yang menyerang umat Islam kita di Palestin ke apa ke. Tapi kitanya kebencian, yang Salafi ni membenci Asy'ariyah. Di kalangan Asy'ariyah pun ada yang membenci Salafi dengan kadar kebencian yang sangat tinggi. Padahal masing-masing pun tak tahu benci kenapa. Kan? Jadi kepada para penonton saya, baik yang Salafi, baik yang Sunnah, baik yang Asy'ariyah kalau ada kebencian di antara anda, be honest, berlaku jujurlah dan tanya, aku benci tu kenapa ya? Apa yang ni kan? Kan? Supaya kita berlaku adil. Saya maklum memang ada perbezaan. Tetapi kita pun ada perbezaan dalam perkara fiqh kan. Ada perbezaan dalam antara mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali. Tapi tak adalah sampai membenci. Tapi kenapa dalam hal akidah ni kita begitu benci? Oh ni akidah ni, ini penting ni. Kan? Tak apalah. Kalau ada benda yang tak setuju, tu kata kita lakukan perbincangan ilmiah, kritikan ilmiah dan pastikan yang kita nak kritik tu betul lah. Jangan pula mendakwa sesuatu yang bukan menjadi pegangan mereka atau mereka memiliki penjelasan yang detail, yang tuntas tentangnya ya. Okey, jadi jangan benci. Kalau ada kebencian yang membuak-buak dalam diri kita ni, kan sebahagian Salafi begitu membenci Asy'ariyah. Tanya kenapa? Takkan kau tak tahu Asy'ariyah ni? Taklah ceritalah kenapa. Tapi mereka sendiri tak boleh explain. So saya kata, apa beza kamu dengan sebahagian mereka yang juga membenci kita, menuduh kita Wahabi, tapi mereka pun tak faham apa-apa tentang kita. Dia pun tak, okay. Alright, berlaku adil lah kerana adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi ini mesej penting, hendaklah kita menegakkan kebenaran kerana Allah, menjadi saksi yang adil dan jangan kita sepatutnya tak benci, tapi kalau benci pun kepada orang yang benci ke kumpulan apa, janganlah sampai kita berlaku tidak adil. Berlaku adil lah kerana adil itu lebih dekat kepada takwa. Kalau kadang-kadang syaitan mari bisik perasaan benci kita kepada aliran lain ke apa ke,
baca balik ayat ni. Okey? Kalau nak kritik, lakukan kritikan yang adil dan ilmiah, yang kita pasti itu memang merupakan dasar mereka, memang merupakan pegangan mereka, memang merupakan prinsip mereka. Baik, ini nasihat untuk diri saya juga. Baik, sehingga sini sahaja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.